Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Akmal Daniel bin Suhaimi. Hari ini tajuk untuk saya membentangkan adalah outdoor catering. Di sini saya nak menerangkan apa itu catering indoor dan outdoor. Pertama sekali saya akan mulakan dengan catering indoor. So yang pertama sekali ialah catering indoor ni dia berlangsung kat tempat-tempat seperti restoran. Penyediaan catering untuk kita ketahui semua yang daripada ia memerlukan penyediaan makanan yang diasaskan daripada dapur, iaitu masakan yang bersesuaian di dalam premis. Indoor ni kebanyakannya dia punya servis dia banyak jumlah untuk kapasiti dia adalah terhad. Contohnya kalau kapasiti hotel dia boleh katakan satu hall tu boleh muat dalam 3,000 orang. Kalau 3,000 orang maknanya tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu dia akan jadi pack sangat-sangat. Dan satu lagi, indoor catering ni kita gunakan servis macam aircon lah. Ada pengudara. Saya nak terangkan dengan kita punya tajuk kita yang sebenarnya ialah catering outdoor. So catering outdoor ni ialah catering yang kita lakukan secara fizikal jauh daripada restoran ataupun premis. Biasanya kita lakukan kita punya servis ni jauh daripada premis. Contohnya di tempat-tempat terpencil, contoh seperti kampung, kawasan-kawasan perumahan, dekat area macam tu. Juga di kawasan-kawasan lain yang terbuka. Catering luar ni untuk kita mulakannya adalah kita kena masak daripada premis. Maknanya bermula daripada premis kita masak, kita akan bawa makanan-makanan dan minuman tersebut ke atas transportation kita dan kita akan bawa ia ke lokasi atau kawasan yang kita akan buat event tersebut. Catering luar ni kita dikawal sepenuhnya dengan unsur-unsur semula jadi, iaitu kalau hujan, tiba-tiba mendung, lepas tu mungkin kita adalah sedikit lindung daripada matahari, iaitu kita boleh pasang kemah untuk kawasan tersebut. So selalunya catering outdoor ni kita buat dekat kawasan yang terbuka. Okey, bagi untuk full set menu untuk buffet pula, kita ada appetizer, soup, main course, dessert kan. So dalam 4 tu, macam appetizer awal-awal kita akan ambil macam ada salad kan. Ada salad dalam tu. Lepas tu soup pula macam kuah kari ke, kuah dalca ke kan. Main course dia mestilah ayam kan. So ayam ke daging kambing kan. Letak kambing bakar dalam tu. Lepas tu kalau dessert ni selalunya macam manisan macam brownies, puding. Dia macam tu lah untuk menu-menu untuk buffet ini. Tapi menu-menu ni dia bukannya kita serve atas meja. Menu untuk buffet ni kita set dalam shelving dish. So dalam shelving dish ni kita letak makanan-makanan yang kita nak bagi tetamu kita makan. Macam appetizer satu bahagian, kiranya ada satu meja yang panjang, kat situ appetizer sahaja. Lepas tu kalau untuk soup dia buat satu section lagi soup sahaja. Kalau untuk main course sahaja.
dessert sahaja. Itu untuk memudahkan lagi untuk tetamu-tetamu ni ambil makan. Dalam segi preparation pula, penyediaan dalam mise en place ni, contohnya macam pinggan, sudu, garpu, cawan, barang-barang ni selalunya kita akan adakan satu meja kosong, lapik dengan cantik, baik, bersih. Kita akan letakkan, kalau cakap kat situ hanya untuk main course punya pinggan, kita akan letak main course punya pinggan saja kat situ, tak bercampur dengan appetizer, sup, dessert. So kalau di section dessert pula, kita akan letak dessert plate kat situ. Dessert plate, dessert knife, dessert fork ataupun dessert spoon. Kita akan letak barang-barang tu dekat situ yang memerlukan ia. Maknanya kalau kita nak makan dessert, mestilah kita nak gunakan dessert plate kan. Tapi selalunya dalam catering ni, kita punya guest ni dia tak kisah pun pakai pinggan apa pun, janji dia boleh ambil. Tapi kalau majlis ni, kita buat majlis secara majlis yang agak formal, contohnya macam majlis ni. So ni ada contoh majlis, iaitu majlis santapan beradat Kerajaan Negeri Perak punya. Kalau ikut daripada majlis ni dah lama dah ada. Kalau ikut majlis ni kita makan beradab, iaitu makan dengan etika. So tunggu daripada raja untuk start makan, masuk appetizer dulu, lepas tu baru masuk sup, kemudian masuk main course, dessert dan habis. Macam tu lah. Buffet setup pula, untuk table setup pula. Kalau untuk table setup dia, atas meja kita pakai meja bulat kan. Standardly kita pakai meja bulat. Meja bulat kalau standard untuk kita punya outdoor catering, kita akan letak satu meja 8 kerusi atau 10 kerusi saja. Tapi kalau kat outdoor ni, selalunya kita akan letak 8 je. Sebab apa? Sebab ruang kita kadang-kadang kita buat kat kawasan perumahan kan, perumahan kita. So penggunaan barang tu terhad. Jadi kerusi kita kena set up untuk meja kita kena letak lapik meja. Pertama sekali lapik meja, lepas tu kita kena letak skirting sikit kan, untuk nampak cantik. Lepas tu kita akan bubur napkin. Selain daripada napkin kita boleh bubur tisu atas meja. Itu untuk majlis yang tidak rasmi lah. Kalau untuk majlis rasmi, selalunya kita akan set up meja tu, set up kat situ ada table fork dengan table spoon, table fork dengan kita pakai appetizer plate. Basically kita akan pakai appetizer plate lah untuk event. Dari segi plate pula kita akan pakai plate main course punya plate. Selalu main course punya plate kan besar kan, lepas tu berat. Tapi kalau untuk kanak-kanak, mereka tak akan gunakan main course punya plate kan. Mereka akan gunakan plate appetizer, sebab appetizer punya plate ni dia ringan sikit daripada main course punya plate. Jadi untuk setup atas meja ni, selalunya kita akan pakai appetizer plate ataupun main course plate, and table fork dengan table spoon sebagai penggunaan makanan kita. Selain daripada tu, kita ada letak napkin. Tapi dalam susunan untuk buffet table setup pula, sebenarnya kita akan set up knife, fork, spoon.
Tapi kalau dalam event tu tak menggunakan knife, kita akan guna fork dengan spoon saja. So kita akan letak napkin khas yang segi empat tu, kita akan letak kat sebelah kanan. Kita akan letak sebelah kanan dan kita akan susun macam biasa. Fork di bahagian kiri dan spoon di bahagian kanan. Di atas cavity tadi. Cavity ataupun basically kita akan panggil napkin lah. Ataupun orang Melayu selalu panggil tisu. Okey, sekarang saya nak terangkan daripada segi kitchen operation pula. Kalau daripada segi kitchen operation, pertama sekali adalah appearance. Maksud daripada appearance ni maknanya pandangan pertama. So macam pemakaian kita, uniform kena bersih, kuku kena pendek, rambut kena sikat ataupun kena pakai topi untuk kita jaga rambut kita ni daripada jatuh dalam makanan. Jadi kita kena sentiasa bersih dan kita juga kena basuh tangan. Kita kena ikut step yang 5 step tu. Maknanya kena pakai sabun, kena cuci kat mana dulu kan, belakang jari, di jari, setiap jari kan. Lagi satu pula, untuk kita bersedia sebelum kita bekerja. Kiranya kita datang kerja tu, pandangan pertama lah customer atau guest kita akan tengok dulu. Sebab kalau dia tengok kita selekeh, dia nak makan, sasah selera dia hilang. Jadi benda paling pertama, paling utama sekali adalah appearance kita. Tapi kalau daripada segi dapur ni, mungkin sebab kita akan bawa makanan tu pergi depan, lepas tu kita akan letak dalam shelving dish tu kan. Kita punya guest kita akan tengok, oh chef ni bersih walaupun duduk kat dapur. So makanan dia mesti bersih. Kalau baju pun kotor, apron pun nampak kotor semacam kan, kita punya customer akan rasa macam, boleh ke kita nak makan ni kan. Daripada segi workstation pula, workstation kita ni kena sentiasa bersih. Contohnya kalau kita dah buat masakan, kita dah potong sayur kan, tiba-tiba kita nak rasa macam ada daging kita tak potong lagi, kita tak siap lagi kan, kita nak guna kat atas tempat potong yang sama. Tak boleh, jangan buat. Sebab itu akan cross contamination. Bila dah cross contamination, nanti ada bakteria. Bila ada bakteria ni, dia akan merebak. Tu yang jadi customer sakit perut, lepas tu kita yang kena. Jadi lepas kita dah potong-potong sayur ni, terus basuh. Lagipun kalau dekat working station, selalunya untuk kita punya cutting board ni, kita ada banyak jenis. So kita ada untuk sayur, kita ada untuk ayam, kita ada untuk daging, kita ada untuk ikan, kita ada color. So untuk sayur ni selalunya kita pakai color hijau. Kalau ayam, itik, kita akan pakai color kuning. Kalau yang menggunakan daging kambing ke, daging lembu ke, kita akan pakai warna merah. So untuk ikan cuba teka warna apa? Untuk ikan kita pakai warna biru. Tapi untuk makanan yang dah masak, kita akan pakai warna putih. Itulah perbezaan dia. Dekat workstation kita juga, kalau kita dah pakai pisau ke, dah pakai sudu ke, apa ke, yang menggunakan barang di workstation kita,
workstation kita tu kena sentiasa bersih kan. Jadi barang-barang yang kita dah pakai tu kena terus basuh. Kalau kita tak basuh, nanti akan mengakibatkan, contohnya macam kawan kita kata, aku nak pinjam pisau kau. Kita bagi dia pisau, tapi kita lupa pisau tu tak basuh lagi. Dia guna potong sayur, tapi tadi kita dah guna potong daging, tapi kita tak basuh lagi. Yang tu bahaya. Itu akan jadi cross contamination lagi. Jadi untuk mengelakkan daripada jadi cross contamination ni, jadi lepas kita habis je potong sayur, kita habis je potong daging, terus cuci. Jangan tinggal. Come clean, go clean. Daripada segi working habit pula dalam kitchen, kita sepatutnya kita kena pakai cap. Pertama sekali kita kena pakai cap. Kita kena pakai baju attire yang betul. Lepas tu kita kena pakai apron. Dan kita juga dalam kitchen, kita tak boleh pegang muka, kita tak boleh pegang tempat-tempat yang tak sepatutnya. Kita tak boleh sentuh muka. Yang pertama sekali yang kita tak boleh sentuh, kita tak boleh sentuh muka, rambut, tempat-tempat yang mana-mana yang tidak bersih, tak sepatutnya kita sentuh. Kita kena menegakkan kita punya kebersihan diri. Kebersihan diri itu penting, satu. Dan kita juga kena tetapkan kebersihan tu adalah nombor satu. Keep washing hand. Basuh tangan. Sentiasa basuh tangan. Lepas buat kerja, buat apa-apa saja. Untuk miss and place preparation atau planning kita punya tempat, kita kena ada barang-barang kita. Maknanya macam equipment untuk barang-barang yang kita nak pakai semasa dan sebelum kita memulakan kita punya outdoor catering. So, barang yang kita perlukan adalah, kita perlukan equipment. Contohnya macam sudit. Lepas tu kita perlukan chafing dish. Kita perlukan pot yang besar untuk kita masak kan. Benda-benda ni kena ada. Lagi satu, kita punya equipment kita memang kena lengkap. Kalau tak lengkap tu, susahlah nanti kan. Kita nak buat sesuatu, tiba-tiba nak buat sup, nak cendok pakai apa? Pencedok tak ada. Macam mana nak cedok sup kan? So, equipment kita kena lengkap. Lagi satu pula, dengan kita punya preparation kita untuk makanan, contoh macam raw material kita juga kena lengkap juga. Jika kita perlukan barang tu guna on the spot kan, contoh macam barang tak cukup ni, kita kena top up. So sasa kita perlukan raw material untuk masak kat situ juga kan, untuk standby. Tapi mise en place untuk outdoor catering ni juga, kita kena sediakan juga makanan yang kita dah set up siap malam hari tu dekat restoran. So mesti ada tempat masak kan. So kita masak siap-siap, kita standby dalam pot yang besar sebelum kita bawa dekat majlis. Dalam kitchen ni juga, kita ni bukan kita buat kerja seorang-seorang. Kita kena tolong juga kawan-kawan kita yang tengah masak tu. Contoh, kita bantu untuk siapkan tugas tu bagi cepat habis. Bukan kita dah siap, tak payah buat kerja dah, lepak. Bukan macam tu. Sepatutnya jangan macam tu. Sepatutnya kita kena tolong kawan-kawan kita. Kalau boleh, kita multitaskkan kerja kita. Sambil-sambil kita tengah potong-potong sayur kan, kita tanya, yang ni dah siap ke? Kalau tak siap lagi, sambil-sambil potong sayur, dah habis potong sayur tu, kita terus masak pula.
Lepas tu kita buat kari pula. Contohlah macam tu lah. Kena buat macam tu. Kita kena ada teamwork kat dalam kitchen ni. Sebab kita bekerja ni bukan kerja seorang-seorang. Kita kerja dengan ramai orang. Keep teamwork. Teamwork tu kena ada. All for one and one for all. Okey, baiklah. Dalam service operation yang pertama adalah appearance and uniform. Appearance kita kena bersih dan uniform kita kena kemas. Dan juga kita kena sikat dengan baik. Sikat rambut kena kemas. Tak boleh macam ni. Dan kita punya kuku kena pendek. So, bila kita interaksi dengan makanan, kuku ni ibarat macam kotoran lah juga. Jadi, appearance dengan uniform kita kenalah kemas, bersih dan kita bebas daripada kotoran sebelum kita datang ke tempat kerja. Itu yang penting. Okey, yang kedua pula ialah wiping dengan side station of organisation ni. So, wiping dan side station organisation ni adalah kita punya utensil. Lepas tu dengan kita punya side station. Side station ni selalunya kita bubuh dekat situ. Kita akan bubuh pinggan mangkuk yang kotor untuk kita letak untuk kita guna, bukan untuk customer guna. So kita akan letak kat situ. Contohnya side station ni untuk pembersihan, maknanya untuk pinggan-pinggan kotor akan ada kat sini. Lepas tu untuk side station yang sebelah pula, inilah adalah side station untuk pinggan-pinggan yang bersih. So itu gunanya side station. Dan lagi satu, kita juga kena pastikan juga kita punya equipment tu dalam keadaan baik. Macam sudu tu, kalau ada nampak kotor sikit pun, kita kena cuci lagi sekali untuk mengekalkan kita punya kebersihan tu. Kebersihan tu penting dalam kita punya side station dengan kita punya equipment untuk guna. So, kita punya utensil, kita punya equipment. Okay, sekarang kita masuk yang ketiga pula. Yang ketiga pula adalah knowledge kita dalam menu. Dalam serving ni, kita kena ada knowledge tentang menu kita. Contoh, kalau kita buat majlis, untuk majlis kahwin, kita kena ada dia punya menu planning kan. Jadi untuk serving ni pun kita kena ada planning juga benda tu. Kalau kita tak ada ilmu tentang kita punya menu, nanti customer kita akan tanya, menu yang ada untuk majlis ni menu apa? Mana tahu kalau ada kita punya customer ni dia jenis, dia ada yang tak boleh makan sesuatu atau allergic, kita kena tahu juga customer kita macam mana kan. Dari segi serving pula, kita kena tahu juga nak kena buat yang mana dulu. Contohnya kalau kita kena serve, kita serve. Kalau cakap kita tak payah serve, tak payah serve. Kalau kita kena clearing, so kita kena clearing. Contohnya kalau menu yang keluar hari tu adalah nasi hujan panas, lepas tu kari kambing. Dia punya main course dia kari kambing. Lepas tu dia punya dessert dia pula kita letak macam pencuci mulut, puding caramel ke, kita letak brownies ke. Tapi kalau kita nak letak benda tu, kita kena ikut juga menu yang awal tadi apa. Kalau tak kena dengan
menu yang awal tadi tak kenalah dengan yang bawah tu. Jadi dari sini kita tahu kita kena pastikan kita punya menu planning kita dengan kita punya serving tu kena. Kalau tak kena tu memang tak sah. Jadi knowledge tentang menu planning memang kita kena tahu. Itu wajib untuk sesiapa yang service operation di bahagian hadapan. Kita kena tahu benda tu. Kalau kita tak tahu pun, kita kena tanya juga sampai kita tahu. Sekarang kita buat yang keempat pula. Yang keempat adalah equipment. Equipment kita kena ada. Kita akan pakai tablespoon, table fork, kita akan pakai BB plate, appetizer plate, main course plate, tray jack, chafing dish dan lain-lain lagi. Untuk cara penggunaan barang, contohnya macam chafing dish. Chafing dish sebenarnya cara untuk kita gunakannya semasa servis itu berlangsung, kita perlu letak air di dalam chafing dish tu. Kita akan letakkan dalam 1/3 dalam chafing dish tu. Kemudian kita akan letakkan satu lilin di bawah chafing dish tu. Lilin satu bekas tu boleh tahan dalam 4 jam. So setiap kali habis, fungsi kita letak wax tu dekat bawah chafing dish adalah untuk kita sekarang saya nak cerita pasal macam mana penggunaan tray jack. Tray jack ni sebenarnya dia adalah satu stand. Dia stand, kita buka, kita akan letak tray atas dia. Tray panjang, tray lebar panjang tu kita akan letak atas dia. Kemudian kita akan lapikkan dengan napkin. Lepas kita lapikkan dengan napkin, kita akan letakkan kita punya calories dekat atas napkin tu. Kat situ ialah calories yang kita akan letak tu adalah contohnya seperti spoon, fork, knife, teaspoon, dessert spoon, appetizer fork, appetizer spoon. Kita akan letakkan calories kita tu dekat atas tray dan di atas tray jack tu. Jadi kita boleh jimatkan space untuk kita letakkan kita punya makanan dan sebagainya. Kita juga kena letak serving gear. Serving gear ni paling penting sebab barang-barang tu dalam keadaan baik dan selamat. Tak ada sumbing ke, tak ada kerosakan ke, tak ada karat. Itu yang paling penting sekali. Barang tu barang seolah-olah barang baru, bersih. Kalau kita gunakan barang tu tak elok, first impression kita hilang begitu saja. Maknanya daripada awal tadi mana kita bersih kan, hilang macam tu je sebabkan equipment je. Yang kelima pula adalah teknik skill level kita dalam kita punya servis dan communication juga. So yang pertama sekali dalam kita punya teknik kita dalam
menyampaikan makanan tu kepada customer, kita kenalah profesional. Lepas tu kita ni kenalah patriotik dengan diri kita. Demonstrasi kita punya kerja, kita punya servis, kita demo dia kena cantik, kena baik, lancar je. Kalau ada masalah ke apa, kita boleh rujuk sesiapa yang mahir lagi daripada kita. Kalau ada seseorang daripada tim kita memerlukan bantuan daripada kita, contohnya dia tak tahu macam mana dia nak serve customer dia tu, dia tak tahu macam mana. Jadi kita yang tahu, kita kena bagi tahu dia, kita kena coaching dia, kita kena latih dia, train dia, supaya bila hari kejadian, tak adalah kita punya majlis tu macam ini tak cukup, tu tak cukup. Kita kena ada teamwork dalam tu. Dalam hari kejadian tu juga, kalau kita nampak kat working station kita tu, kat site station kita tu, pinggan habis ke, kaloris habis ke, pergi dekat situ, kita top up balik. Contohnya, kita kehabisan sup bowl. So kat situ ada dalam satu ke dua rack lagi, dua stack lagi. Contoh dua stack tu ada dalam 30 bowl je lagi. So kat situ kita kena stacking balik, kita kena top up balik kita punya sup bowl. Contohnya kalau cakap, supervisor cakap satu site station tu sup bowl kena ada 150. So kita kena pastikan dekat situ ada 150 sup bowl. Kalau dicakap kat site station tu, kaloris mesti sentiasa ada. Kalau dah tinggal sikit-sikit, ada dalam 50, 30. Kalau dicakap kat situ kena ada 150 juga, kita kena top up balik, kena cukupkan 150 tu. Lebih pun tak apa, kalau lebih pun lebih baik. Communication kita, perantaraan kita dengan kita punya tim kena baik. Sebab tak adalah kalau kita cakap, kau tolong ambil tu, dia tak tahu benda tu. So bila dia balik, bila salah, kita salahkan dia. Jadi benda tu dah salah. Jadi cara yang betul dia adalah kita kena cakap. Jadi skill dengan communication kita kena baik. Kalau tak baik, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Itu saja daripada saya. Saya Muhammad Daniel bin Suhaimi, 17 DHF